Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Kita baca doa untuk menuntut ilmu, insya-Allah. Allahumma inni nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuqarribna ila hubbak. Wahai Allah, kurniakanlah aku untuk mencintaimu, dan kurniakanlah aku mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan kurniakanlah aku amalan yang boleh mendekatkan aku untuk mencintaimu. Amin ya rabbal alamin. Ini doa menuntut ilmu. Tapi kalau dengar doa dia cerita pasal cinta. Ya Allah, kurniakan aku rasa untuk mencintaimu dan mencintai orang yang mencintaimu. Subhanallah. Kita minta dengan Allah, ya Allah, bagi aku rasa untuk mencintaimu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Rugilah kita sayang orang tapi orang tu tak sayang Allah. Rugilah kita sayang orang, orang tu tak sayang Allah. Indahnya bila kita sayang orang dan orang tu sayang Allah. Dan bila kita mencintai orang yang mencintai Allah, dia akan bawa kita untuk mencintai Allah. Dan kurniakanlah aku amalan yang boleh menyebabkan aku lebih dekat untuk mencintaimu. Kurniakan aku amalan. Subhanallah. Ibu-ibu yang mulia, yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah. Doa ini yang pertama cerita pasal cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta kepada Allah. Ni sebenarnya kena je dengan tajuk kita hari ni. Cabaran-cabaran wanita di akhir zaman. Kurniakan aku rasa cinta. Dalam hati tu ada cinta kepada Allah. Ibu-ibu yang mulia, bila dalam hati kita ada rasa mencintai Allah, kita tak ada masa untuk sakit kepala. Sebab dalam hati dia full cintakan Allah dan Rasul. Bila cintanya full dengan Allah dan Rasul, ujian-ujian yang datang, dia rasa it's okay if you not to be okay. It's okay kalau kau sedih, biasalah tu. Okey je. Dalam hati kan ada Allah. Sebab itu, ibu-ibu yang mulia yang dirahmati Allah, kalaulah kita rasa kita diuji dengan sakit. Siapa sini diuji dengan sakit? Contoh, tahu-tahu sihat-sihat, dapat detect, wah, you ada kanser. Bila dengar ada kanser, ada orang gelap masa depan, nangis 1 minggu tak keluar bilik. Abang, nanti abang tak sayang saya lagi. Contoh, diuji dengan sakit, rasa gelap masa depan. Bukankah Ayub juga diuji dengan kesakitan? Nabi Ayub diuji dengan kesakitan. Sampaikan isteri dia bagi tahu, wahai suamiku Ayub. Orang-orang soleh, dia akan memanggil suaminya, isterinya dengan panggilan-panggilan yang memuliakan. Wahai suamiku. Nampak? Pak kau, mak kau. Dia panggil, wahai suamiku. Bila panggil wahai ni, dia ada memberi satu rasa yang berbeza. Macam panggil Tuhan. Tuhan, ada benda nak minta ni, nak doa ni. Tapi berbeza dengan panggil Ya Rab. Beza tak? Beza. Kita nak minta, kena beradab. Nak minta tolong dengan kawan, Minah, minyak duit tak? Berbeza dengan, wahai sahabatku yang aku cintai. Contoh, wahai sahabatku daripada dulu sampai sekarang, sahabat selamanya, forever, love katanya. Kan? Dia berbeza, bukan panggil nama saja dengan wahai sahabatku. Dia berbeza. Rasa dia tu jadi berbeza. Dan begitulah isteri Nabi Ayub bagi tahu, wahai suamiku, kau kan Nabi kot.
Engkau Nabi kan? Kenapa tak minta je, wahai Allah sembuhkan aku Tuhan? Macam kita selalu doa, aduh lutut dan sakit, berdiri kerek, durun, krok, naik tangga kerakak, krok. Contoh kan. Ya Allah sembuhkanlah sakit aku ya Allah. Contoh, itu kita. Salah ke minta? Tak salah. Kita meminta pada yang ada. Betul kan? Tapi Nabi Ayub suruh minta sembuh, tak minta. Tapi isteri dia desak-desak, mintalah habis weh. Minta. Isteri minta suami doa. Dan tubiklah satu doa, daripada Nabi Ayub alaihissalam. Rabbi anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Ni dalam Quran. Ini doa Nabi Ayub. Kita tengok apa maksud doa ini. Rabbi anni, wahai Tuhan, sesungguhnya aku ni massani ad-dur, telah ditimpa kesusahan. Bila Arab ni kalimah menggunakan kalimah dur. Dur ni adalah satu kesakitan yang teramat dan musibah yang sangat besar. Bagaikan jatuh ditimpa tangga. Dia bukan jatuh saja, tapi ditimpa tangga. Nabi Ayub bukan saja sakit, tapi kehilangan semua anaknya. Semua ibu-ibu, bukan satu. Kita hilang anak pergi belajar jauh, homak seminggu menangis. Video call dia kau jawab. Kan? Itu baru hilang di mata, bukan hilang di dunia. Macam tu juga orang yang mengalami ujian kehilangan anak. Faham perasaan ibu tu. Banyak benda hilang, tapi tak sama dengan kehilangan anak ni, lain macam ibu-ibu sekalian. Dan begitulah Nabi Ayub alaihissalam. Subhanallah. Anni massani ad-dur, aku ditimpa kesakitan, kesusahan. Ad-dur mudarat. Ingatkan ayat dia, maka angkatlah mudarat aku ni, maka hilangkanlah sakit aku ni, maka sembuhkanlah aku ya Rab. Tak pula ujung dia. Habis ujung doanya apa? Wa anta arhamur rahimin. Tuhan, aku ni ditimpa kesusahan, kesakitan yang mudarat. Tapi aku tahu Tuhan, anta, engkau. Ingatkan dia minta angkat sakit dia. Arhamur rahimin, engkaulah yang paling kasihan di antara yang paling kasihan, engkau yang paling mengasihani. Itu je ayat dia. Apa kata Nabi Ayub? Aku memang sakit Tuhan, tapi aku tahu engkau kasihan kat aku, tak payah minta pun tak apa. Ini iman para nabi. Subhanallah. Anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Aku ditimpa kesusahan ya Rabb, aku sakit ya Rabb, tapi aku tahu engkau adalah yang paling kasih di antara yang pengasih. Ibu-ibu, Rahim pengasih, Ar-Rahman penyayang, pengasih lagi penyayang. Tapi ayat Arhamur Rahimin, biasa kan orang buat tarhim pada waktu sebelum subuh. Ya Arhamar Rahimin irhamna, Ya Arhamar Rahimin irhamna. Arhamar Rahimin, tarahim, bermaksud Tuhan banyak yang pengasih, kau yang paling pengasih. Ar-Rahim pengasih, tapi banyak pengasih, kau yang paling pengasih. Maka perlukah aku meminta pada orang, pada sesuatu, iaitu pada Tuhan yang mengasihi aku? Dahsyat tak iman diorang? Iman Nabi Ayub alaihissalam. Subhanallah. Nah, ini mukaddimah. Ibu okey? Sonyap ni tak okey, saya balik lah. Subhanallah. Kenapa saya mulakan dengan kisah Nabi?
Sebab ini bulan Rabiul Awal, bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang sepatutnya dan memang sepatutnya kita raikan, kita buat majlis selalu. Sana sini majlis penuh jadual untuk meraihkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika 10 Muharram kita raikan dengan berpuasa sempena Nabi Musa alaihissalam selamat daripada tentera Firaun dan dapat selamat daripada tenggelam daripada Laut Merah, maka peristiwa ini diangkat dan kita disunatkan untuk puasa pada 10 Muharram sempena apa? Nabi Musa selamat daripada Firaun dan Nabi Musa berjaya membelah Lautan Merah atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Bila Nabi Musa berada di hadapan laut, qala wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan urusanku kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Kasih, Maha Melihat kepada hamba-hambanya. Ini doa Nabi Musa. Subhanallah. Jadi Nabi Musa, kisah ini berlaku 10 Muharram, diangkat peristiwa ini, sambut peristiwa ini dengan berpuasa sunat pada 10 Muharram. Jadi, salahkah kita menyambut kelahiran Rasulullah? Johor sambut sampai kadang-kadang 4 bulan, 5 bulan Maulidur Rasul. Tak salah. Sebab kita meraihkan cinta seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang mulia, anak yang kita lahirkan tak sambut birthday, mak rasa bersalah. Orang zaman sekarang panggillah maskot datang rumah, happy birthday to you, pergi restoran pasang lagu, سنة حلوة يا جميلة سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل. Satu restoran nyanyi happy birthday dengan belonnya terbang-terbang. Ada yang letak duit, belon pun terbang, duit pun lari, ada muka. Kan? Sambut birthday anak kerana sayangkan anak. Subhanallah. Sepatutnya birthday anak ni yang perlu dibagi hadiah mak dia. Sebab anak tu lahir dia tahu menangis, mak yang sakit. Birthday tunjuk nama anak, contoh Sana Hilwah ya Muhammad, Sana Hilwah ya Fatimah, contoh. Tapi hadiahnya untuk bonda, terima kasih ibu kerana melahirkan aku. Sambut birthday anak, ayah bagi hadiah dekat isteri, terima kasih kerana melahirkan seorang putera untuk abang. InsyaAllah. Isteri sambut birthday suami, cari mak mertua dia, mak, terima kasih mak, lahirkan isteri saya yang menyenangkan hati saya, menjadi penyejuk mata saya ibu, terima kasih ibu lahirkan isteri saya. Masya Allah. Salahkah menghargai mereka yang patut dihargai? Kan? Ni kita raikan yang birthday, mak duk tapi yang sakit aduh mak, yang kono jahit mak, yang kono balah parut mak, yang dapat hadiah anak. Tak apalah, okey juga tu. Tapi yang perlu kita raikan adalah sepatutnya dan tambah lagi value dia kepada seorang ibu. InsyaAllah. Ibu-ibu yang mulia, saya cerita pasal apa tadi sebenarnya ni? Nabi Musa. Okey, kelahiran Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita sambut. Andainya Nabi Musa selamat daripada Firaun pun diraikan peristiwa ini, apatah lagi kita meraikan dan menyambut kelahiran seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah telah ciptakan nur. Rasulullah sebelum 2000 tahun sebelum Adam diciptakan. 2000 tahun sebelum Adam diciptakan, maka terciptalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Adam tercipta kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin
محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين على النور المبين nur yang sangat terang benderang, yang nyata, yang jelas. Nur siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nur Rasulullah. Hari ini ibu, kita duduk, kita dapat sujud kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ibu-ibu yang mulia yang dirahmati Allah, kerana cintakan Allah, cintakan Rasulullah, setiap kali sambut maulid, pergi kuliah, dengar majlis, maka ibu-ibu menjadi semakin orang yang mencintai Rasulullah. Balik rumah, dia menjadi seorang pencinta suaminya. Kerana Rasulullah seorang pencinta wanita. Rasul memang pencinta wanita. Rasulullah memang pencinta wanita. Di dalam hatinya ada Aisyah. Rasulullah tu hati dia penuh dengan cinta. Dalam satu hadis bagi tahu, Rasulullah mencintai Aisyah. Rasulullah mencintai ayahanda Aisyah iaitu Abu Bakar. Rasulullah juga mencintai Bukit Uhud. Rasulullah juga mencintai sahabatnya Usama. Oh, masya-Allah. Rasulullah mencintai bumi Makkah Al-Mukarramah. Banyaknya cinta dalam hati dia. Sebab hati dia hidup. Hati dia hidup. Hati yang hidup, dia penuh dengan cinta. Ni kita rasa hatinya hidup, baca Qurannya banyak, tapi balik rumah dia tak rasa untuk memuliakan suami kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, ni Rabiul Awal. Kalau you kata cintakan Rasulullah, maka cintailah keluargamu kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai Rasulullah, dia tak ada masalah nak minta maaf dengan suami dia. Abang, maaf tau, salah silap saya. Awak kenapa? Awak okey tak? Sebab jarang kan minta maaf, rayo setahun sekali minta maaf. Itu package lah, dia kata. Tak, ibu-ibu, isteri yang dalam hatinya penuh cinta Rasul, dia tak ada hal nak minta maaf dengan suami dia. Kerana Rasul suka seorang isteri yang suka memuliakan suaminya. Selawat banyak, tapi dengan suami dia tak berapa memuliakan suami dia. Nak jawab apa dengan Nabi SAW? Kata sayang Rasul SAW. Abang, salam, ampun mak abang ya. Ini sebab Nabi tahu. Kalau tak, saya tak buat macam ni. Contoh ibu-ibu, ado ego itu tak hilang takaburnya. Sombong susah nak buang. Nak buat apa? Nak pakai sombong, bawa sampai syurga? Tak boleh bawa kak. Tidak akan masuk syurga orang yang ada sebesar zarah takabur dalam hati dia. Tak masuk syurga. Haram masuk syurga yang ada takabur dalam hati dia. Takabur ni macam mana? Sombong lah, rasa diri lebih mulia daripada orang lain. Kalau nak nilai diri kita, nak tengok sombong ke tak sombong dengan suami. Tengok, dia senang tak minta maaf. Kalau dia senang minta maaf, bang, sorry termasak asam pedas, abang nak gulai kan, sorry. Alah, masak je pun. Tapi dia boleh minta maaf, tak ada hal bagi dia. Kalau susah, masak lah, makan lah, orang dah makan, orang dah masak untung. Kan. Belajarlah bersyukur bang, diceramah hai suami. Sorry tu bang, tahu abang nak beli lauk, tapi saya sempat masak ni je. Sebabnya saya kan ejakan masjid, ada kerja, ada mesyuarat. Contoh. Ibu, kalau dia mudah minta maaf, bermaksud sudah kuranglah ego di dalam hatinya.
Nak tahu lagi macam mana? Nak tahu isteri tu ego ke tak? Nak. Dia senang cakap terima kasih. Nak cakap thank you, tak ada hal. Suami tolong angkat kain di jemuran. Contoh, kan? Angkat kain di jemuran, hujan turun. Angkat kain. Ustazah cakap, dia orang cakap terima kasih walaupun sekecil-kecil perkara. Tak payah, aku lebih pada tu dan buat. Tak pernah dia cakap terima kasih pun. Kita nak cakap terima kasih kat dia. Kasar dan dah. Ramai yang asyik menuntut hak tapi tak nak bagi hak. Ramai nak dia yang dapat terima kasih, dia tak nak bagi terima kasih. Dia hanya nak menerima kasih tapi tidak mahu memberi kasih. Ini orang ego. Nama pun terima kasih. Kenalah jadi memberi. Memberi kasih, okey, terima kasih. Maka sama-sama. Terima kasih abang. Sama-sama awak. Alah, tak apa, angkat kain je pun. Awak lagi buat kerja banyak. Abang tolong sikit je. Tak, dok lah. Tak dok. Baru kahwin. Kena cipta. Sebab itu, perkahwinan itu adalah ta'aruf sepanjang hayat. Ibu-ibu, orang berta'aruf bila berkenalan nak kahwin. Ada sesi ta'arufnya. Ini kalau macam orang yang matching-matching kan. Ada sesi ta'aruf, sesi berkenalan. Rupanya ta'aruf bukan sahaja baru nak kahwin, sampai mati kena ta'aruf. 5 tahun perkahwinan, wah okey. Masuk 10 tahun perkahwinan, dah berubah sikit ta'aruf. Oh, laki aku ni dah ada kencing manis. Contoh, oh suami isteri aku ni dah ada darah tinggi, so aku tak boleh buat dia marah-marah. Copek naik marah kan, dah masuk ICU. Kenapa? Darah tinggi naik. So bertaruh. Suami pun kata, aku tak boleh lah nak bagi dia marah, aku kena tenang-tenangkan dia. Isteri pun macam tu juga. Suami aku dah kena darah tinggi, aku kena masak yang kurang garam. Ta'aruf lah. Berbeza. Tambah lagi 5 tahun hidup, dah 40 tahun pula hidup sama. Dah pokak pula laki dia ni. Masuk bekal. Maksudnya dia dah tak berapa dengar. Dia dah tak berapa dengar. Jadi akak tak boleh nak menyoret. Ambil lah teh tuha barang tuha. Nampak macam kau ngajar. Kan? Oh, suami aku dah tak berapa dengar. Rupanya kalau aku nak bercakap dengan dia, aku kena pergi dekat dengan dia. Abang, barang abang tu ada teh meja, saya dah tinggalan tau. Pergi dekat telinga. Oh, rupa dah cakap dokek pun tak faham lagi. Tambah lagi satu value, buat bahasa isyarat pula. Abang, handphone abang atas meja. Faham? Faham. Bertaaruflah sehingga akhir hayatmu. Ta'aruf hingga akhir hayat. Seganlah pula. Hantarlah resume balik. Ya, ibu-ibu yang mulia yang dirahmati Allah. Rasulullah itu di dalam hatinya penuh dengan cinta. Hub. Penuh dengan cinta. Dengan bukit pun dia sayang. Dengan sahabat dia sayang. Dengan isteri dia sayang. Dengan pak mertua dia sayang. Tapi kita dan tak berkonan dengan mak mentua dan tu dah. Malih lah nak jumpa dia. Kasar dan dah. Contoh kan ibu-ibu. Mak mentua pula, menantu dan macam tu. Banyaknya orang yang kita tak suka dalam hati kita ni. Rasulullah penuh cinta hati dia. Hati kita banyak yang kita tak suka. Orang-orangnya tak suka, balik kampung tak suka, acik belakang rumah, kat rumah tak suka, jiran depan rumah. Habis semua kau tak suka. Kau ingat orang suka dengan kau? Ini contohlah ibu-ibu sekalian. Banyak kebencian di dalam hati kita. Sebab itu, kenapa Nabi dalam hati penuh cinta? Sebab hati Nabi penuh nur dan cinta yang luar biasa.
Buat baik dibalas baik, itu biasa. Buat jahat dibalas jahat, itu pun biasa. Kau tumbuk dan satu, dan tumbuk kau satu. Contoh, kau tak suka dan 2 kali dan tak suka kau. Pinggan tak kotak, nasi tak dingin, kau tak hondak dan lagi tak ingin. Kan? Itu biasa. Buat baik balas baik, biasa. Buat jahat balas jahat, biasa. Buat jahat balas 2 kali jahat pun biasa. Habis apa yang luar biasa? Buat jahat dibalas baik. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini cinta yang ada di dalam hati Rasulullah. Rasulullah, mak dah tak ada tapi mencintai arwah ibunya. Mak tak ada, jumpa ibu susunya Halimatus Sa'diyah, Masya Allah, tak keruan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengannya Halimatus Sa'diyah nak datang follow dia pergi hijrah. Nabi kata, ya Allah, bonda aku nak datang, bonda aku nak datang. Tu ibu susu. Buka serban, buat alas tempat duduk. Abu Bakar kata, aku tidak pernah cemburu lah dengan orang melainkan Halimatus Sa'diyah ni aku cemburu. Cemburu sangat aku dengan dia sebab Nabi membuka serban di atas kepalanya untuk menjadi hamparan tempat duduk Sayyidatina Halimatus Sa'diyah. Masya Allah. Ibu susu, sayang. Ni kadang-kadang dia sayang mak dia je, mak mertua tak sayang, tak boleh. Apa takut dalam hati boleh isi cinta banyak-banyak kot. Jangan sempitkan hati kita dengan kebencian. Nabi dah ajar dah. Kau boleh sayang bukit, kau boleh sayang pokok. Ada orang sayang pokok, saya sayang pokok. Kan? Lagi ada orang sayang ayam, itik kat rumah. Sampai kan tak nak tinggalkan rumah sebab ada bela ayam dan itik. InsyaAllah. Ada orang sayang rumah. Sayang rumah dan ni, tak nak tinggal rumah dan dah. Contoh. Tapi ibu saya, Masya Allah, dia sayang rumah dia. Dia sayang pokok-pokok yang saya dah tanam kat rumah dia. Tapi dia sedia untuk duduk dengan saya dengan saya lah, tinggalkan kampung. Sebab apa? Dia kata, belajar-belajar lah tinggal rumah, sok tinggal ya. Masya Allah, ini tauhid. Sayang macam mana pun rumah akan tinggalkan. Sayang macam mana pun dengan suami akan kita tinggalkan, dan mungkin kita akan ditinggalkan. Ini hidup. Mana milik kita, tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya. Mana milik kita kak? Semua Allah punya. Sayang anak? Sayang tak? Sayang. Sayang anak perempuan? Sayang. Kahwin dah, bawa dia orang. Sayang anak, bini orang. Sayang anak lelaki, lelaki orang. Sayang cucu, anak orang. Habis tu akhirnya tinggallah kita mencintai Allah dan Rasul. Covid mengajar kita, ibu-ibu sekalian, untuk kita tinggal hanya dengan Allah dan Rasul. Dah sakit, dah positif Covid, tak boleh ziarah. Tak boleh ziarah. Doa tang rumah, hospital pun tak boleh pergi. Rupanya, Masya Allah, ibu-ibu sekalian, Allah hantar Nabi untuk tukar fikir kita. Allah hantar Covid juga untuk tukar fikir kita. Allah hantar Nabi, Masya Allah, semua perkara kita fikir yang baik-baik. Allah hantar Nabi. Musibah datang, Masya Allah,
Sebab ada Nabi bagi tahu, ya Allah, ujian besar ni, apalah hadiah Allah nak bagi aku ni. Ini cara orang beriman berfikir. Besar kot ujian aku ni. Dah lah jatuh ditimpa tangga, dah jatuh tangga, buah kelapa pula jatuh atas kepala. Kalau kita orang biasa menggunakan akal atas musibah, apalah nasib dan hari ni entah apalah malang suwe betul dah. Salahkan nasib dan takdir. Apa yang kempunan tak payah makan dia, kempunan pula. Kan ibu kan? Tapi Nabi SAW tidak mengajar kita begitu. Allahumma ajurni fi musibati. Wahai Allah, beri aku pahala atas musibah ni. Apa hadiah yang kau nak bagi aku ni? Cara Nabi mengajar orang beriman berfikir. Orang beriman berfikir ada panduan, dia tak pakai akal. Wa akhluf li khairan minha. Ini doa bila ditimpa musibah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufni khairan minha wa akhluf li khairan minha. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, yang baik datang pada engkau, yang buruk pada pandangan aku tapi di sisi Allah tak semestinya buruk pun datang daripada engkau. Allah ma'jurni fi musibati. Wahai Allah, bagi aku pahala atas musibah. Rupanya dapat musibah ni ada dua perkara. Sama ada you dapat pahala atau dapat dosa. Allah bagi ujian nak bagi kita pahala. Tapi salah urus cara menerima musibah. Salah urus hati. Salah urus cara fikir. Maka musibah yang sepatutnya kita dapat hadiah, kita dapat dosa. Dapat dosa, dapat azab. Azab apa? Azab hati. Azab hati bila berburuk sangka dengan Allah. Ramai orang dapat musibah, buruk sangka datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak sehebat Nabi Ayyub AS, dapat sakit, anak hilang, dia boleh relax. Anta arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Itu Nabi Ayyub AS. Masya Allah. Walaupun kita tidak sehebat Nabi Ayyub, tapi kita belajar sesuatu daripada Nabi Ayyub untuk berdamai dengan takdir. Berdamai dengan takdir. Takdir bukan untuk difikir, takdir untuk didamaikan. Salah kita tang mana? Fikir pasal takdir. Fikir. Salah kita kat mana? Fikir pasal masa depan. Masa depan tu kerja Tuhan, Kak. Jangan buat kerja Tuhan. Kita suka buat kerja Tuhan. Mak, contoh anak nak kahwin, mak bakal suami saya macam ni. Apa kojo itu? Kojo nombor 1. Betul lah tu. Nanti apa nak bagi kau makan? Ibu-ibu, tukar sikit ayat kita bagi berlandaskan cinta Allah dan Rasul sikit. Siapa nak bagi kau makan? Yang bagi makan Allah. Kalau ibu terima dengan baik, doakan anak tu barakah. Wahai Allah, aku menadah tanganku seluas-luasnya. Kau murahkanlah rezeki, kau berkatilah kehidupan anakku yang bakal berkahwin ni ya Allah. Murahkan rezeki bakal menantu aku ni ya Allah. Kau tutup kelemahan dia, kau upgrade kelebihan dia, bagi dia lebih jadi lelaki yang lebih baik, jadi seorang pelindung ya Allah. Walaupun dia ada kekurangan ya Allah, manakan mungkin kita berjumpa orang yang sempurna. Kita pun tak sempurna, nak cari kesempurnaan. Mak tak kisah janji dia baik dengan kau, tak kisah pun. Yang datang baik, Masya Allah. Tapi siapa tahu apa akan jadi 5 tahun akan datang. Siapa tahu apa akan jadi 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang. Dulu datang minangan ada nelok, ya perangai.
Tak tahu dia melompang, memukul pula doh. Siapa tahu? Kita tak tahu. Ini takdir yang perlu diuruskan. Takdir yang perlu diuruskan. Bukan hanya menyerah dan berdamai. Kita berdamai, tapi ada yang perlu diuruskan. Macam tadi, datang baik, rupanya kaki pukul. Contoh. Rupanya ada bipolar disorder. Contoh. Jumpalah yang pada yang hak. Patut report. Patut bawa pergi hospital. Sakit jiwa. Contoh ibu-ibu sekalian. Dan jangan salahkan takdir. Mak dah cakap pada dia tak suka dengan lelaki kau ni. Dan dah cakap dah dulu. Tukar ayat ibu-ibu. Sabarlah nak. Takdir sudah berbicara untuk berdamailah dengan takdir. Adalah sesuatu yang lebih baik yang Allah simpankan untuk kamu. Khalas. Ini kalam yang ada iman. Tak payah nak salahkan lah. Mak salah kakak, mak dah tak bagi kakak nak juga. Jangan monyet, jangan. Podeh lah doh tu monyet. Tapi monyet ni doge. Kura-kura dah cakap jangan monyet. Kancil dah cakap jangan monyet. Tapi monyet dogil juga. Jika dah terjadi sesuatu, monyet tidak perlulah menyalahkan sesiapa, termasuklah dirinya. Kerana takdir sudah ada produsernya. Takdir sudah ada produsernya. Jadi minta dengan produser kita. Wahai Allah yang mencipta karya cintaku, karya hidupku, karya perjalanan hidupku, buatlah cerita best-best sikit Tuhan. Nak juga rasa bahagia. Minta dengan produser. Aku ni asyik jadi antagonis dia. Aku ni asyik jadi watak jahat dia. Cuba bagi watak baik pula sikit. Contoh. Kan, selama ni akak punya garang dah minta dengan Allah untuk cipta yang menjalan cerita baik pula. Wah, jadi wanita Melayu terakhir. Dengan suami cakap lemah lembut. Sejak bila lah bini dia berubah? Rabiul Awal. Dulu minta buat air. Ya Allah, bang, air dah siap kot. 3 in 1 ada. Air panas, air sejuk ada. Koko ada, kowe ada, kuku semua ada. Buat lah. Nabi lu jahit baju sendiri apa? Wah, keluar cerita sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal boleh je dia siap offer sama dia, abang nak air. Nak air apa? Contoh. Dan suami pun boleh je offer isteri, tak salah. Insya-Allah. Kata dalam hati penuh dengan cinta. Kan? Subhanallah. Ibu-ibu yang mulia nanti. Saya cakap pasal apa tadi? Macam mana pergi kuku kowe tadi ni? Menguruskan takdir. Lagi apa lagi? Macam mana dia pergi kuku kowe? Buat air. Buat air. Okey. Suami nampak perubahan kita berbeza dengan dulu. Asbab Rabiul Awal. Kerana Rabiul Awal kita berubah. Kita tak nak sambut kelahiran Nabi beragak basah loncun ketiak. Sallallahu ala Muhammad, tapi balik perangai dengan suami, na'udzubillah min zalik. Cakap tak ada yang indah. Aisyah tu nak bercakap dengan Rasulullah, tunduk mata, malu nak menghadap muka Nabi. Malu nak menghadap muka Nabi. Kita kak, apa bang? Dia tuam main muka. Suami kata, takutnya kita. Apa kau takut bini? Dia tak takut bini dan dah. Dan bini dia tu menakutkan, menyeramkan. Ibu, masya-Allah. Bertaaruflah hingga akhir hayat. Bertaaruflah hingga akhir hayat. Insya-Allah. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. Kita minum dulu. Okey, ibu ada soalan? Tak apa, boleh selit-selit. Kita santai-santai. Bismillah. Ada soalan? Okey.
Aha. Okey, kenapa sambut birthday Nabi je, birthday yang lain tak sambut? Jawapannya ibu-ibu sekalian, kerana kita umat Rasulullah. Kita umat dia. Kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangganya kita jadi umat dia. Dan sebab itu tadi ibu, saya mulakan dengan kisah-kisah para nabi. Sebab apa tahu? Manakan kenal putih kalau tak kenal hitam? Manakan kenal terbaik kalau tak kenal yang baik-baik? Ibu faham? Contoh. Okey, ni ada mutiara, yang ni bagus, ni bagus, yang ni pun bagus, tapi tak ada lawan yang ni yang paling baik. Ni bagus, ni bagus, yang ni pun bagus, tapi kak ada satu kak, tapi dalam apa? Safe deposit, kena buka semua, ada pin code semua. Kena ada password baru boleh tengok. Oh, nak tengok yang tu. Yang kat luar ni pun dah baik. Bajet kat berapa? Ni contoh ibu-ibu sekalian. Saya pernah tengok orang beli barang mahal dekat Paris. Saya follow je lah, tak boleh dah. Nak beli jam yang ada batu berlian, ratus ribu Nak masuk tempat tu ibu, diiring. Handphone semua kena letak luar. Naik satu tempat, diiring sampai satu pintu. Tot 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 tot, tot. Masuk satu pintu. Tot tot tot, masuk lagi, sampailah dapat tengok jam yang ada bertatahkan berlian itu. Kat luar ada, tapi tak ada lawan yang dalam tu. Ya Allah, dah tengok kat luar tu dahsyat dah, rupanya ada lebih dahsyat lagi. Begitulah cara kita nak mengenali Rasulullah. Kenalilah para nabi yang lain, baru kita lebih mengenali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwah hampir 950 tahun, dah dekat nak 1000 tahun. Dakwah, umat dia tak nak ikut, termasuklah isteri dan anaknya tak nak follow dia. Termasuklah isteri dan anak. Akhirnya Nabi Nuh angkat tangan, ya Rab, jangan tinggalkan satu pun rumah yang dekat dalam kampung aku ni. Artinya hapuskan semua, hapuskan. Yang follow aku je yang selamat. Termasuk anak dan isterinya tidak selamat, tenggelam dengan banjir besar. Dan Nabi Nuh alaihissalam minta ampun dengan Allah kerana sifat yang ini. Rasulullah pergi Taif, kena baling. Ada budak diupah untuk baling dia, sampaikan darah dia mengalir, bertakung di kasutnya. Marah Jibril. Ya Rasulullah, nak tak aku terbalikkan dia orang ni? Tak balikkan, tekan dia kat dalam, baru tekan dia sampai dalam, macam kaum Nabi Lut tu. Nabi Lut punya azab macam itulah. Jibril angkat dan Jibril tekan dengan sayapnya hingga tenggelam ke dasar bumi. Terbalikkan tau. Maka tempat itu menjadi tempat yang paling rendah di dunia. Yang ini benar dalam geografi. Sempadan Jordan dan Palestin kita panggil Jericho, menjadi tempat yang paling rendah di dunia, di bawah paras laut. Ya ibu? Di laut mati. Masa saya pergi ibu sekalian, dekat laut mati ni, kita nak menyeberangi, nak pergi ke Palestin kan? Kita kena lalu sini. Saya kata, kenapa telinga aku ni macam kena buat equalize? Ibu tahu tak, equalize ni adalah proses. Sebab saya menyelam, saya menyelam scuba. Bila menyelam ibu, semakin dalam, kita kena equalize. Tekan hidung ni, telinga jadi berdengung. Sebab tak boleh nak terima pressure kat bawah ni. Makin dalam, kena equalize lagi. Kalau tak buat, gegendang akan pecah, darah akan keluar kat hidung, kat telinga kan? Tapi yelah, bila menyelam lah buat macam tu. Tapi bila pergi ke laut mati, perjalanan tu, saya kena buat macam saya menyelam. Kenapa? Lepas tu Ustaz Muhammad cakap, yelah sekarang ni kita berada di bawah paras laut. Di sinilah tapak Nabi, umat Nabi Lut ditenggelamkan. Rasulullah boleh tak mengaminkan doa Jibril? Boleh.
Ini doa Nabi Lut. Azabkanlah mereka wahai Allah. Mereka terdiri pada golongan yang melampaui batas. Bila Rasulullah pergi ke Taif, di baling batu, Jibril dah marah dah ni. Geram dan kocik dan tengok orang Taif ni. Kocik dia nampak orang Taif ni. Jibril kata, nak tak aku terbalikkan dia ni? Rasulullah kata tidak. Rasulullah angkat tangan. Mereka akan menjadi daripada keturunan-keturunan mereka orang yang beriman dan menjadi orang yang memperjuangkan agamamu. Wahai Allah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ibu, bila kita jumpa Nabi Nuh di mahsyar, jumpa Nabi Nuh, ya Nuh, isfa' lana, bagilah syafaat dekat kami ni, tolonglah ya Nuh, tolonglah. Nabi Nuh kata tak boleh, aku ada dosa. Kau kan Nabi, dosa apa pula Nabi ni? Aku tinggalkan kaum aku dalam keadaan aku mendoakan dia untuk mereka tu dihapuskan. Aku menyesal atas doa aku tu dan aku tak boleh bagi syafaat dekat kamu. Masya-Allah. Bibu Nabi Nuh. Jumpa pula Nabi Yunus alaihissalam yang duduk dalam perut ikan, yang lari daripada umatnya untuk berdakwah. Kata, kau ni dogil lah, tak kosong dan dakwah kau dah lantak lah, kau apa nak jadilah kau. Tu Nabi Yunus naik kapal pergi kat laut, tu yang dia kena terjun kat laut dan dia ditelan oleh ikan paus, ikan nun. Dan Nabi Yunus alaihissalam berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Cara zikir Nabi Yunus macam mana? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Apa yang ada dalam doa Nabi Yunus? Pertama, dia ada tahlil. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Dia isytihar, Tuhan, aku memang percaya tak ada Tuhan, Engkau Tuhan aku. Itu cara nak minta ampun. Yang kedua, subhanak, maha suci Engkau ya Allah, aku mengesakan Engkau. Tasbih maksud dia mengesakan Allah daripada disekutuai oleh benda-benda yang lain. Itu tasbih. Subhanallah, maha suci Allah. Tasbih. Ya ibu. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Kuntu minadh dhalimin, aku berdosa. Aku berdosa dan aku tergolong di kalangan orang-orang yang menzalimi diri aku sendiri. Dosa bererti menzalimi diri sendiri. Ini cara Nabi Yunus minta ampun pada Allah. Nanti kita jumpa Nabi Yunus. Ya Nabi Allah Yunus, berilah aku syafaat, tak terdaya duduk pada mahsyar lama-lama dah. Bagilah aku syafaat. Help me, help me, help. Tolonglah, tolonglah. Nabi Yunus kata, nafsi, nafsi, aku, engkau, aku tak boleh memberi syafaat. Mastata'tu, aku tak mampu untuk memberi syafaat pada engkau. Carilah orang lain. Tu yang jumpa Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim. Jumpa Nabi Ibrahim. Wahai ayahandaku Nabi Ibrahim, aku selalu tahu sebut engkau dalam sembahyang, hari-hari sebut. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Takkan tak boleh tolong. Hari-hari sebut nama engkau wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim kata tak boleh, aku ada dosa. Dosa apa pula Nabi Ibrahim ni? Dosa apa yang dia buat? Dia kata ada, aku dulu pernah menipu. Hah? Nabi Ibrahim pernah menipu? Apa? Dulu masa aku dengan Siti Sarah pergi Mesir. Pergi Mesir nak jumpa gubernur Mesir. Orang cakap kau hati-hati jumpa gubernur ni. Gubernur ni dia ada satu penyakit. Penyakit dia suka dengan bini orang. Dengan nak dara dia tak suka. Nabi Ibrahim nak bawa Siti Sarah. Siti Sarah ni bapak lawan. Ibu faham Dia tak suka dengan nak dara, dia suka macam makcik-acik ni. Gitu. Dia suka dengan akak-akak ni. Dia suka.
Penyakit lah tu. Tu bahaya kak kalau pergi reunion, ada yang suka dengan bini orang. Rabun ke? Dia bukan rabun, syaitan telah mengaburi matanya. Kan? Sebab tu hati-hati pergi reunion. Dia jumpa pak ulama balik. Kan? Tapi bukan ajak-ajak kat sini kan. Baik, masya-Allah. Ya? Gegel, masya-Allah, gegel. Alhamdulillah. Itu yang terbaik. Okey, sambung Nabi Ibrahim tadi. Ni pendek cerita je Ibu, secara ringkas saja. Kalau nak cerita pasal Nabi, kena satu-satu kita buka. Kan? Kita ambil daripada kitab. Jadi Nabi Ibrahim ni bila dah dipesan macam tu, baik, terima kasih. Alhamdulillah. Baru ceramah, Allah dah bagi hadiah. Alhamdulillah. Baik, ibu-ibu yang mulia yang dikasihi Allah. Saya kisah apa tadi ni? Dapat hadiah dah lupa. Nabi Ibrahim. Okey, dia kata dia ni suka dengan bini orang, dia tak suka dengan anak dara. Nabi Ibrahim kata, "Oh ya ke?" Okey. So bila Nabi Ibrahim AS jumpa gubernur ni, dia tanya, "Ni siapa ni?" Sebab Sarah ini cantik. Dikatakan Sarah ni memiliki kecantikan hampir seluruh wanita di dunia. Kecantikan wanita dunia pergi kat Sarah. Saya ada cucu seorang nama Sarah. Ya? Okey, baik ibu. Jadi Nabi Ibrahim pun cakap, "Ni siapa ni?" Nabi Ibrahim pun jawab, "Ini adik aku." Adik aku. Jadi tak jadilah dia nak usik. Tapi menurut ceritanya, tak jadi nak usik pun tidak mampu gubernur itu menahan amarah rasanya untuk menyentuh Sarah. Kerana cantiknya Sarah ini. Subhanallah. Kan? Dan akhirnya dia panjang cerita dia, saya pendekkanlah. Kan? Dan akhirnya dia nak pegang juga Sarah doa, "Ya Allah, lindungkanlah aku daripada orang jahat ni." Macam itulah lebih kurang. Lepas tu koreh tangan "Kau angkat balik doa kau ni. Aku janji kalau kau angkat doa kau ni, aku baik, aku lepaskan kau." Macam itulah sampai 3 kali. Dan last kali barulah dia macam dia kata, "Aku janji tak buat lagi. Aku janji aku kali ni kau lepaskan aku dan aku bagi kau hadiah." Katanya anaknya. Itulah Siti Hajar. Jadi Siti Hajar ni bukan sebarangan orang. Anak orang besar-besar. Katanya anak raja. Wallahu a'lam. Itu yang dia orang dapat. Siti Hajar tu yang bawa balik ke Palestin, pergi Mesir, bawa balik ke Palestin. Itulah Siti Hajar. Okey?